Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, insya-Allah, alhamdulillah semua alhamdulillah. Hari ini kita akan sambung lagi kupasan kita berkenaan dengan buku yang ditulis oleh Muhammad Ahmad Ar-Rashid, yakni Al-Muntalaq. Sebelum kita masuk kepada topik hari ini, sekali lalu, seperti selalu kita akan pergi melihat apakah bab-bab ataupun tajuk-tajuk yang telah kita lalui dalam minggu-minggu yang lepas, dalam sesi-sesi yang lepas. Kita telah mulakan dengan muqaddimah Ijlis bina nu'min sa'ah. Mari kita duduk sebentar, kita beriman sejenak. Kemudian kita dah pun bincangkan bab yang pertama, iaitu kita menolak al-hawa. Bab yang kedua, hanya gerhana bukan terbenamnya matahari. Kita dah juga bincang bab yang ketiga, golongan baik yang dibinasakan. Serta bab yang keempat, iaitu kewajipan dakwah ke jalan Allah. Jadi hari ini kita akan masuk kepada bab yang kelima, iaitu al-abidun al-la'ibun, ahli ibadah yang bermain-main. Jadi bagi yang terlepas mungkin sesi-sesi yang lepas, bab-bab yang lepas, boleh lihat kepada rakaman dalam sesi-sesi yang lepas lah, insyaAllah. Semua sesi-sesi ini dirakam dan boleh dirujuk semula jika perlu, insyaAllah. Jadi kita terus masuk kepada bab kelima lah. So seperti biasa, approach kita dalam sesi-sesi ini adalah approach bedah buku. Jadi kita akan baca perenggan by perenggan dan kita mungkin akan bincangkan aspek-aspek yang kita perlu amati, insyaAllah. Apa yang telah kita petik dari Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, Al-Ghazali dan dari para ulama serta tokoh Islam masa kini tentang wajibnya berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala serta amar ma'ruf nahi munkar dengan bersandarkan kepada beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW adalah satu penjelasan yang jelas dan terang. Ia cukup untuk menolak kekeliruan mereka yang mendiamkan diri. Mereka menyangka beberapa kenyataan fiqh yang berbentuk umum itu dapat mengecualikan mereka dari wajibnya dakwah ini. Jadi perenggan ni refer balik kepada bab yang lepas, di mana telah dibawakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul SAW untuk merungkai dan menjelaskan sejelas-jelasnya kenapa dakwah itu wajib, kan? Bagi sekali lagi, bagi yang terlepas bab yang keempat dan terlepas apakah hujah-hujahnya yang telah diajukan, nas-nas Quran dan hadis yang telah diajukan oleh Muhammad Ahmad Ar-Rashid, yang dipetik daripada Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, Al-Ghazali dan banyak ulama lain, boleh refer balik kepada rakaman bab yang keempat, insyaAllah. So telah jelas bahawa dakwah itu wajib. Walaupun kebelakangan ini telah banyak seruan dari da'i Islam yang mengajak orang ramai, khususnya kepada mereka yang bersembahyang, iaitu abid, ahli ibadat, supaya bekerjasama dan menolong da'i Islam dalam kerja-kerja amar ma'ruf nahi munkar ini. Namun begitu, sebahagian besar dari mereka hanya menggelupur sedih dengan realiti orang Islam. Mereka masih tidak mengetahui jalan kerja ataupun tariqul amal. Kalaupun mereka tahu, mereka dihalang pula oleh rasa takut dan ingin menjaga kepentingan. Takut memikul risiko dakwah dan pengorbanan, serta inginkan harta dan kepentingan dunia. Okey, jadi berdasarkan apa yang telah dibincangkan, kejelasan dakwah itu wajib telah jelas, dan disebutkan dekat sini makin ramai yang mengajak ahli ibadah, orang yang sedia baik, supaya bersama-sama dengan para da'i untuk kerja-kerja amar ma'ruf nahi munkar. Tapi realiti yang berlaku ialah masih ramai yang sekadar menggelupur, sedih keadaan umat kita. Dan ada pula yang tak tahu, macam dah sedar tapi apakah jalan kerjanya, apakah tariqul amalnya, tak jelas. Ada pula yang kalau dah tahu pun still tak bergerak, still tidak bersama-sama dengan para da'i kerana kepentingan-kepentingan tertentu, yang telah disebutkan dekat sini. Justru mereka mengasingkan diri di masjid-masjid atau di rumah-rumah masing-masing, meratapi nasib Islam dan membiarkan generasi dan belia Islam dididik dan dibentuk oleh puak-puak etis
sekularisme, komunisme dan wujudiyah, menjerumuskan belia Islam kepada kerosakan dan kehidupan hawa nafsu, zina, arak dan berpoya-poya tanpa batasnya. Jadi ini masih berlaku. Maksudnya, walaupun dah meratapi nasib umat Islam di luar sana kan, dan kebanyakan kita macam ni, betul tak? Itulah kita melihat umat Islam kita dalam keadaan yang begitu teruk dan sebagainya. Kita sedih. Tetapi masih kita memilih, atau masih mereka memilih untuk berada hanya di masjid dan di rumah masing-masing dalam kesedihan itu dan tak bersama para da'i di luar. Di pentas dakwah yang sebenar. Masih membiarkan umat Islam, belia-belia kita terus dirosakkan dan kerosakan di luar. Mereka yang bersembahyang, bersemangat dan berduka cita melihat keadaan umat Islam ini sebenarnya turut membaca kitab-kitab fiqh, kitab-kitab zuhud, ar-raqaiq dan ar-raqaiq yang menjadi sumber petikan kita. Tetapi ketakutan mereka tidak dapat membuka mata mereka untuk mengamati laungan orang-orang ikhlas yang berjuang di sepanjang zaman, sejak zaman sahabat Rasulullah SAW hingga ke hari ini. Da'i yang ikhlas itu tidak henti-henti mengajak umat Islam agar bekerja untuk Islam, membawa khabar gembira dengan kedatangan fajar baru Islam, dakwah orang ramai, memberi peringatan kepada yang lalai dan menyuruh ahli uzlah tadi meninggalkan tempat uzlah supaya tampil ke tengah-tengah gelanggang perjuangan dan medan jihad untuk berjihad dan berkorban. Okay. Muhammad Ahmad Ar-Rashid menyatakan kat sini bahawa reference dia kadang-kadang mereka juga merujuk kepada sumber-sumber yang kita rujuk. Tetapi for whatever reason, kat sini disebutkan ketakutan mereka tidak dapat membuka mata mereka untuk mengamati seruan-seruan untuk mengajak mereka keluar daripada keadaan mereka yang beruzlah memecahkan diri itu ke gelanggang perjuangan. So itu masih berlaku. Kesedihan ini merupakan kesedihan yang tak guna, quote unquote tak guna, ibadah yang tak digalakkan, uzlah yang sia-sia dan bid'ah yang meruntuhkan, walaupun ia disertakan ataupun disertai dengan niat yang ikhlas dan baik. So kita tidak, ataupun Muhammad Ahmad Ar-Rashid tidak menafikan niat mereka itu baik. Kenapa mereka beruzlah? Kerana mereka hanya memfokuskan kepada ibadah. Dan tetapi disebutkan kat sini, kita tak nafikan mereka sedih dengan keadaan umat di luar. Tapi kesedihan tu kesedihan tak guna. Ibadah tu tak digalakkan. Uzlah tu sia-sia kan. Kerana apa? Kerana yang kita sebut tadi dan yang akan disebutkan nanti. Kan? Kesedihan itu tidak merubah hakikat yang berlaku di luar. Kan? Uzlah itu adalah uzlah yang bukanlah uzlah yang sepatutnya difahami, yang diamalkan oleh umat Islam dalam keadaan di luarnya begitu kan. Masuk kepada subtopik dalam bab ni, iaitu siapakah yang akan memerangi musuh jika kamu memencilkan diri. Rasanya daripada tajuk ni pun kita boleh agak apa yang nak distress dalam subtopik ini, insyaAllah kan. Kumpulan pertama yang keliru itu telah muncul sejak zaman permulaan Islam, di zaman sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ketika itu masih lagi hidup. Dan maksudnya kekeliruan yang sama yang kita bincangkan tadi, daripada ada umat Islam yang pilih untuk uzlah dalam keadaan umat memulakan mereka itu, bukan benda yang baru. Sebenarnya telah muncul awal lagi, sejak sahabat Rasulullah SAW masih lagi hidup. Maknanya ada sahabat lagi ketika itu. Abdullah bin Mas'ud adalah antara sahabat yang menentang mereka. Beliau faham bahawa uzlah adalah bertentangan. Uzlah yang difahami tadi, adalah bertentangan dengan Islam yang dinamik sebagaimana yang dididik oleh Rasulullah SAW. Islam didikan Rasulullah SAW adalah bergerak, melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar, berjihad dan berdakwah. Lalu Ibnu Mas'ud menerangkan bid'ahnya mereka, mengherdik dan mencabut kekeliruan mereka dan mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Jadi Ibnu Mas'ud di-highlight kat sini sebagai satu figure yang menangani isu ni, yang telah berlaku zaman Abdullah bin Mas'ud, yakni seorang sahabat masih lagi hidup. Seorang ahli fiqh dari para tabi'in di Kufah yang arif dan bijaksana, Amir Asy-Sya'bi, telah meriwayatkan bahawa
ada beberapa lelaki telah keluar dari Kufah dan tinggal di pinggir bandar beribadah di sana. Berita itu telah sampai ke pengetahuan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia pun datang berjumpa mereka. Orang-orang itu gembira dengan kedatangan beliau. Of course lah kan. Mereka yang bersemangat beribadah ni, atas sebab tertentu mereka pilih untuk keluar daripada Kufah, beruzlah di tempat yang terpencil mungkin di pinggir bandar. Dan kemudian Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang dikenali datang. Of course kita gembira. Kita boleh bayangkan mereka gembira. Oh, sahabat datang tempat itu kan. Dan dialognya berlaku. Ibnu Mas'ud berkata kepada mereka, apakah yang mendorong kamu berbuat begini? Kan, kenapa kau buat macam ni kan? Mereka berkata, kami ingin lari dari hingar-bingar kelam kelibut orang ramai untuk beribadat. Kan, niat dia baik tu kan. Kata Abdullah bin Mas'ud, jika semua orang berbuat seperti apa yang kamu buat, siapakah yang akan memerangi musuh? Aku tidak akan tinggalkan tempat ini sehinggalah kamu pulang. Kisah ini diriwayatkan oleh seorang guru ahli hadis, Abdullah bin Al-Mubarak. So, Abdullah bin Mas'ud datang tu menziarahi mereka untuk menyampaikan satu benda untuk mengeluarkan mereka daripada pemikiran yang merasakan benda yang mereka buat tu yang terbagus, yang terbaik kan. Kata-katanya apa? Kalau semua orang buat macam kamu buat ni, siapa yang akan memerangi musuh? Kan, maksudnya ada prioriti di luar sana yang lebih penting untuk diconsider kan. Bukan nak kata beribadah tu tidak bagus, tetapi nak katanya dalam realiti itu adalah satu pilihan yang kurang tepat. Menurut andaian saya, wallahu alam. Okey, saya ni bukan saya yang menyampai berkongsi hari inilah, tetapi saya ini adalah pengarang Al-Muntalaq ni, Muhammad Ahmad Ar-Rashid. Menurut andaian saya, amalan bid'ah ini, iaitu mengasingkan diri dan beruzlah dari masyarakat untuk beribadat, adalah amalan yang ditiru dari kaum Nasrani. Di bumi Furat, yang terletaknya berhampiran dengan bandar Kufah, terdapat banyak biara. Di sanalah juga tempat tinggalnya puak Bani Tai, yang ada tersebarnya Kristian sebelum kedatangan Islam. Ini terbukti melalui mereka Adi bin Hatim Al-Tai'i radhiyallahu anhu yang pernah memeluk Nasrani sebelum masuk Islam. So ni pandangan penulis lah, bahawa kenapa tiba-tiba dari awal tu kat sini dia sebut pasal orang Kufah tadi kan. Kenapa ada orang Kufah ni terpengaruh untuk beruzlah? So pandangan penulis ialah disebabkan tempat tu ada berhampirannya, ada apa nama tempat tu, puak Bani Tai tu, yang Nasrani yang ada amalan sebegitu kan. So mereka terpengaruh. Wallahu alam. Dari kisah Abdullah bin Mas'ud ini, para dai sepanjang generasi telah mendapat ataupun dapat mengambil satu kesedaran yang benar. Sesungguhnya ia adalah kalimah yang benar, simbol kesedaran dan lambang didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tandanya jelas dalam kata-kata mereka sebagaimana yang terbayang di wajah mereka. Siapakah yang akan memerangi musuh jika ahli ibadat itu mengasingkan diri dari masyarakat? Itu satu soalan yang dibawa oleh Abdullah bin Mas'ud tadi kan. Dan soalan yang fundamental. Siapakah yang akan memerangi musuh jika ahli ibadat tu mengasingkan diri dari masyarakat? Siapakah yang akan melawan konspirasi Zionisme, Freemason, propaganda komunisme dan etis sekiranya orang yang bersembahyang dan ahli ibadah tetap di dalam masjid-masjid, tidak bergabung tenaga dengan da'i Islam? Itu satu soalan. Dan ini soalan dalam konteks masa kini lah kan. Serangan-serangan pimpinan yang datang, Zionisme, Freemason dan sebagainya yang disebut oleh pengarang. Setelah Ibnu Mas'ud dan sahabat-sahabatnya wafat dan berlalunya generasi para mujahid tabi'in yang dididik oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebahagian orang Islam telah kembali semula meninggalkan jihad, kembali beruzlah diri dari pergolakan orang ramai. Fenomena ini berlaku pada separuh kedua abad kedua Hijrah. Kan? So telah ditangani tadi oleh Abdullah bin Mas'ud. Alhamdulillah. Kemudian generasi seterusnya datang lagi, fenomena yang sama berlaku balik. So kisah
figure yang diangkat seterusnya. Abdullah bin Al-Mubarak mewarisi Ibnu Mas'ud. So ini dalam kes yang seterusnya tu kan. Akan dipetik pula kisah Abdullah bin Al-Mubarak. Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada Abdullah bin Al-Mubarak yang meninggal pada 181 Hijrah untuk melakukan pembaharuan, yakni tajdid dalam kehidupan umat Islam. Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah adalah antara seorang ahli hadis yang thiqah. Ini terbukti dengan adanya hadis-hadis beliau yang termaktub di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, kitab-kitab sunan dan kitab-kitab musnad. Lebih dari itu, beliau adalah di antara ahli fiqh yang bijaksana dan mempunyai harta yang banyak. Kekayaannya telah dibelanjakan untuk membiayai pengajian pelajar-pelajar dan majlis ilmu di semua ibu negara Islam. Beliau juga mempunyai koleksi puisi-puisi indah tentang keimanan. So ini basically nak memberikan background. Siapakah Abdullah bin Al-Mubarak dan apakah gambarannya, apakah sumbangannya kan. So itulah dia cerita macam-macam berkenaan kita supaya kita tergambar kalau kita tak kenal lah siapa Abdullah bin Al-Mubarak. Bukan itu sahaja. Bahkan beliau juga adalah seorang da'i dan mujahid. Setiap tahun beliau berperang di Rom dan menjadikan Tursus yang terletak di antara selatan Turki sebagai tempat tinggal. Sifat-sifat inilah yang menjadikan beliau pemimpin ahli hadis semasa zamannya. Okay. So kita nampak satu gambaran tadi dia ahli hadis sehingga hadis-hadis yang diriwayatkan masuk dalam Sahih Muslim, Sahih Al-Bukhari kan. So ahli hadis tu kan. Tetapi jangan dilupa dia juga seorang da'i dan mujahid kan? Dan setiap tahun disebutkan di sini dia berperang di Rom, menjadikan Tursus sebagai tempat tinggal dia. Maksudnya dia part of pejuang-pejuang yang mara ke Medan. Kata-kata yang dipetik dari Abdullah bin Mas'ud itu menggegarkan Abdullah bin Al-Mubarak, lalu dijadikan sebagai pelita di dalam hidupnya. Beliau memainkan peranan Ibnu Mas'ud yang kedua. Hingga kan kita dapat lihat beliau membantah sikap sahabatnya, seorang ahli ibadah yang zuhud, yang thiqah, iaitu Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, yang meninggal pada tahun 187 Hijrah kerana mengasingkan diri di Mekah untuk beribadah dan meninggalkan jihad. Okay, so ini dan akan dipetik apakah basically macam dialog kan di antara keduanya, dan keduanya figure-figure yang hebat ya. Kan Abdullah bin Mubarak dah disebutkan tadi, dan Fudail bin Iyad ni bukan calang-calangan, dia sebut kat sini sebagai ahli ibadah yang zuhud yang siqah. Al-Fudail juga merupakan seorang ahli hadis yang siqah. Ini terbukti apabila hadis-hadisnya terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim. So bukan calang-calang orang juga. Dalam sejarah Islam, beliau dianggap sebagai ahli ibadat dan zuhud yang termasyhur dan paling baik perkataannya. Tetapi Abdullah bin Al-Mubarak tidak menganggap keistimewaan itu sebagai alasan untuk meninggalkan jihad dan memerangi musuh. Regardless, despite of the status itu still tidak menjadi hujah untuk meninggalkan jihad dan dakwah. Ibnu Al-Mubarak pun mengeluarkan kata-kata yang berat kepada Al-Fudail, di mana beliau menyifatkan sahabatnya itu sebagai ahli abid yang bermain-main dengan ibadatnya. Ini yang kita akan petik nanti. Tegurannya itu dikirimkan kepada Al-Fudail dari Tursus setelah selesai satu peperangan, semasa belum pun sempat debu di badannya hilang. So Abdullah bin Al-Mubarak tadi yang dia dah disebut dia juga spend banyak masa di Tursus tadi tu. So setelah selesai satu peperangan misi tu, terus dikirim surat ni kepada Al-Fudail bin Iyad. Beliau mengirimkan rangkap-rangkap puisi yang tersangat indah, menjadi hujah bagi setiap da'i selepas beliau. Syairnya mengandungi rangkap-rangkap yang sungguh mengagumkan, isinya sangat benar dan jitu, disulami dengan bahasa yang bermutu tinggi. Ni praises from Muhammad Ahmad Ar-Rashid terhadap apa yang terkandung dalam surat Abdullah bin Al-Mubarak. Bukalah hati kalian, rungkaikanlah belenggu
dan bebaskanlah hati kalian dari ikatan, supaya dia terbang melayang tinggi bersama rangkap-rangkap puisi Ibnu Al-Mubarak. Ini kata-kata puitis Muhammad Ahmad Ar-Rashid lah, kan. Biarlah rangkap-rangkap puisi yang kita akan tengok sekejap lagi ni membawa jiwa kita terbang melayang tinggi, kan. Rungkaikan belenggu dan sebagainya. Apa rangkap dia? Okey. Wahai orang yang sedang beribadah di dua tanah haram. Okey, yang ni kalau bahasa Arab dia ya abid al-haramain, kata silap Wahai abid al-haramain. Haramain tu dua tanah haram, yakni Mekah dan Madinah. Ya abid al-haramain. Wahai ahli ibadah di dua tanah haram. Jika kamu melihat kami, nescaya kamu faham bahawa kamu hanya bermain-main di dalam ibadahmu. Orang-orang itu membasahi lehernya dengan air mata, sedang tengkuk kami berlemuran dengan darah. Dia memenatkan kudanya di dalam sia-sia, sedangkan kuda-kuda kami penat di hari peperangan. Kamu berbau harum dengan minyak wangi, sedangkan minyak wangi kami adalah peluh kuda dan debu yang terbaik di medan peperangan. Telah datang kepada kami sabda Nabi SAW, Nabi kita, kata-kata yang benar, tepat dan bukan dusta. Tidak akan bertemu debu jihad dengan api neraka Jahannam. Kitab Allah ini telah menyebut di hadapan kita bahawa orang yang mati syahid itu tidak mati. Ini bukan satu dusta. So, kata-kata yang dibawa oleh Abdullah bin Al-Mubarak kepada sahabatnya yang bukan calang-calang orang, Abid Al-Haramain. Kan bila kita cakap Abid, Abid ni memang orang yang dikenali sebagai ahli ibadah. Abid Al-Haramain pula tu, Abid dua tanah haram. Kalau kita kata kita pun beribadah juga, kan. Orang Islam lain pun beribadah, tapi kita faham bahawa term Abid, orang yang beribadah tu bukan orang yang kadang-kadang beribadah. Maksudnya dia orang yang dikenali sebagai Abid, sebagai ahli ibadah, kan. So statusnya bukan calang-calang. Kalau kita tengok rangkap-rangkap ni, basically Abdullah bin Al-Mubarak refer apa yang actually berlaku, kan. Contohnya kat sini, orang itu membasahi leher dengan air mata. Ini bukan calang-calang. Kita cakap tentang orang yang beribadah menangis. Okey, jadi kita petik balik kata-kata Abdullah bin Al-Mubarak tadi. Bila dia menyatakan ataupun menyampaikan tulisan dia kepada Al-Fudail bin Iyad, ahli abid yang bukan calang-calang, yang kalau dipetik daripada puisi ni pun, orang yang membasahi lehernya dengan air mata, itu maksudnya bukan level ibadah calang-calang lah. Orang yang beribadah yang air matanya sampai ke leher. Kita nak sampai ke pipi pun kita tak sampai-sampai. So bila kita baca puisi ni, kita kena faham satu teguran yang disampaikan kepada ahli ibadah yang bukan ibadahnya calang-calang. Tetapi still ditegur. Dia kata, ahli ibadah tu menangis air mata sampai ke leher, tapi tengkuk kami ni berlemuran dengan darah. Dia memenatkan kudanya dengan sia-sia. Maksudnya orang yang beribadah ni, kuda ni akan tertambat. Maknanya kuda dia tertambat kat luar lah, kan? Dan tak ada kerja kat situ, kuda dia duduk saja. Tapi kuda kami di medan perang ni penat di medan perang. Kamu berbau harum dengan minyak wangi. Sebab memang ahli ibadah yang serius datang beribadah kepada Allah SWT, memang dia akan pakai minyak wangi, mengikuti sunnah, kan? Tetapi minyak wangi kami pula ialah apa? Peluh kuda dan debu yang terbaik di medan peperangan. Dan dia petik daripada hadis Rasulullah SAW, tidak akan bertemu debu jihad dengan api neraka Jahannam. So dia petik, dia kata, ingatlah Nabi SAW pun pernah sebut, debu jihad ni yang kena kepada orang yang di medan perang tidak akan kena dengan api neraka Jahannam. Dan juga dalam Quran juga disebut, kan, orang yang mati syahid itu tidak mati. Ini bukan satu dusta. Okay, so ungkapan Abdullah bin Al-Mubarak ini diucapkan kepada ahli ibadah yang berada di tanah haram Mekah Al-Mukarramah, kan. So Fudail bin Iyad ni dia berada di Mekah, tapi dikenal sebagai Abid Al-Haramain sebab memang disebut kat sini. Al-Fudail digelar sebagai ahli ibadah di dua tanah haram, Abid Al-Haramain, Mekah dan Madinah, sebab dia memang ahli ibadah yang bukan calang-calang dan di dua tempat itu.
Beliau terkenal dengan banyak menangis. Kerana itulah Abdullah bin Al-Mubarak menyindirnya dengan menyebut tentang air mata. Seperti sesetengah orang yang bersembahyang, Al-Fudal memakai haruman mawar dan lain-lain haruman untuk mencontohi sunnah Nabi SAW. Oleh itu, Abdullah Al-Mubarak menyindirnya dengan menyatakan ianya satu haruman yang mudah, padahal Rasulullah SAW dan pewaris baginda dari kalangan ulama mujahidin berlumuran dengan darah dan debu di medan peperangan di samping haruman mawar dan kasturi. So, bukan nak kata orang yang beribadah ni orang yang berjuang di medan tu tak beribadah, tetapi mereka beribadah pada masa sama, pada masa yang lain mereka juga di medan peperangan. Tidak hanya menyembunyikan diri, beruzlah, beribadah semata. Apalah yang patut kita katakan kepada orang yang pada hari ini meninggalkan jihad dan dakwah, tidak amar ma'ruf dan nahi mungkar, bukan kerana banyak beribadah, tetapi untuk berehat, bermewah, mengumpulkan harta dan memuaskan hati suami atau isterinya. Ini soalan yang lagi berat kepada kita lah kan. Kalau kita perhatikan bagaimana Abdullah bin Al-Mubarak memberi teguran yang bukan calang-calang teguran lah kalau kita baca tadi kan, terhadap Fudail bin Iyad yang diketahui ibadahnya bukan calang-calang. Itu pun ditegur kerana tidak bersama dengan para da'i dan mujahid. Apatah lagi kalau Abdullah bin Al-Mubarak tengok kita yang tak berada di medan tu bukan sebab sibuk beribadah, sebab sibuk dengan dunia kan. Na'udzubillah. So apatah lagi lah kan, apatah lagi. Apakah tidak patut kita katakan kepada ahli ibadat hari ini apa yang telah dikatakan Abdullah bin Al-Mubarak? Wahai ahli ibadah, sekiranya kamu melihat bagaimana da'i Islam bertarung dengan pendukung kekafiran atau menjahiliah, puak-puak yang sesat, barulah kamu tahu yang kamu hanya bermain-main di dalam ibadahmu. So Muhammad Ahmad Ar-Rashid pun cakap, dalam konteks kita sekarang pun, kalau kita ada melihat ramai sebenarnya orang Islam yang izzah dengan Islam, bersungguh beribadah, tetapi tidak melangkah ke medan. So Muhammad Ahmad Rashid kata, tak sepatut perkataan yang sama kita sampaikan kepada mereka, untuk mereka sedar mereka ada tugas selain daripada beribadah, yakni turun ke medan. Jika ahli ibadah merasa bengkok belakangnya kerana terlalu banyak melakukan solat, kering tekak kerana terus-menerus berpuasa, para da'i pula bengkok belakang mereka kerana setelah solat fardu dan sunat, mereka terpaksa ke sana dan kemari pula membincangkan dan merencanakan pelbagai urusan dan maslahat umat Islam. Tekak mereka pula kering kerana banyak bekerja dan bergerak. Mereka mengorbankan darah mereka hinggakan jasad-jasad mereka terkulai di tali gantung. Ini antara apa yang kita dapat lihat generasi-generasi mujahid dan da'i terdahulu. Seterusnya, subtopik yang seterusnya, Abdul Qadir Al-Kailani di atas jalan dakwah dan jihad. So kita dah sebut Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mubarak, ni figure yang ketiga yang diangkat. Abdul Qadir Al-Kailani. Selepas Abdullah bin Al-Mubarak, generasi dakwah dan jihad terus berkesinambungan dari generasi demi generasi. Kemudian, tiba-tiba semangat ini lemah dan muram kembali. Ahli ibadah dan ahli zuhud mula mengasingkan diri di tempat bertapa mereka dan meninggalkan tugas membimbing orang ramai. Dakwah tidak dijalankan. Sekali lagi kegawatan, kekacauan dan penyelewengan merebak dalam masyarakat Islam di abad ke-6 Hijrah. Ketika itu lahirlah seorang pewaris yang unggul bagi menyambung dakwah jihad dan jihad Rasulullah SAW mengikut jejak langkah Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Al-Mubarak. Dia bangkit dan bangun bila melihat orang Islam hanyut di dalam bid'ah pertapaan, yakni uzlah, mengasingkan diri dari pergolakan hidup dan menyembunyikan diri dari masyarakat Islam yang memerlukan pimpinan. Beliau pun berdiri tegas, memanggil umat dan mendedahkan kepada mereka penyakit yang sedang mengancam mereka. Okay, so sekali lagi berlaku. Dari awal tadi, Muhammad Ahmad Rashid dah highlight kes orang beruzlah dan meninggalkan medan jihad ni bukan sekarang je. Dari zaman masa sahabat masih hidup lagi. So, Abdullah bin Mas'ud datang menangani. Kemudian, zaman lepas tu, Abdullah bin Al-Mubarak. Kemudian jadi lagi. Kemudian Abdul Qadir Al-Kailani datang. Beliau adalah Syekh
Abdul Qadir Al-Kailani rahimahullah. Seorang yang menjadi tauladan dan seorang ulama yang bijaksana. Beliau adalah faqih lagi siqah dari fuqaha mazhab Hambali di Baghdad. Biasanya ulama mazhab Hambali di setiap masa adalah ahli ibadah yang zuhud dan jauh dari segala perkara yang lain dari ilmu, yakni tajarrud ilmi. Ini satu karakteristik yang agak famous dalam ulama mazhab Hambali. So sebab Syekh Abdul Qadir Al-Kailani ni satu figure juga fuqaha dari mazhab Hambali. So dibayangkan karakter dia begitu juga. Beliau adalah bangsawan dari keturunan Hasan Al-Musanna bin Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Beliau dinasabkan dengan bandar Kailan kerana bandar itu tempat kediaman datuk neneknya. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim memberi pujian dan sanjungan tinggi kepadanya. Kedua-duanya menggelarnya tuan guru yang menjadi model, sebagaimana yang kerap disebut di dalam Madarij Al-Salikin. Okay, so ini gambaran siapakah Abdul Qadir Al-Kailani ini dan juga bagaimana endorsement yang dibagikan oleh figure-figure seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim. Syekh Abdul Qadir banyak berbicara kepada orang ramai, melaungkan seruan Islam yang sebenarnya melaungkan seruan Islam yang sebenar kepada penduduk di Iraq dengan bahasa yang indah, maksud dan strukturnya. Salah seorang muridnya telah menyampaikan kepada kita beberapa pidato beliau yang disalin dengan pantas ketika beliau berkhutbah di dalam pidato mingguan pada tahun 545 Hijrah. So dia sebut pula dia salin dengan pantas. Mungkin bila dia bercakap tu ada orang kena salin. Syarahan beliau dibukukan di dalam sebuah buku yang bertajuk Al-Fathu Rabbani wal Faidu Ar-Rahmani. Walaupun mungkin terdapat beberapa perkara yang perlu ditolak, tetapi kitab itu penuh seruan al-haq, pandangan-pandangan bernilai dan menekankan wajibnya dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. So dia highlight kat situ juga walaupun ada benda yang perlu ditolak dalam kitab tu. Wallahu alam, saya pun bukan seorang yang mahir dalam apakah konteks buku tersebut dan apa kesilapan dalam tu yang perlu ditolak. Tetapi kat sini dia nak highlightkan, Muhammad Ahmad Ar-Rashid nak highlightkan banyak benda-benda yang patut diambil dari buku tersebut. Marilah kita dengar beberapa seruan al-haq tersebut. Ahli zuhud yang baru di dalam zuhudnya lari dari makhluk. Tetapi ahli zuhud yang sempurna zuhudnya tidak menghindari manusia. Tidak lari atau takut kepada mereka. Bahkan mencari-cari mereka. Kerana mereka mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang mengenali Allah tidak akan lari dari sesuatu dan tidak akan takut pada sesiapa pun kecuali kepada Allah semata-mata. So tulisan dia menggambarkan ahli zuhud yang lari dari manusia ni ahli zuhud yang belum apa-apa lah kan, sebab dia lari dari makhluk. Sedangkan dia kata ahli zuhud yang sempurna tu dia tidak akan lari dari manusia kerana dia hanya takut kepada Allah sahaja. Ahli zuhud yang baru lari dari orang-orang fasik dan ahli maksiat. Tetapi ahli zuhud yang telah tamat pelajarannya mencari-cari mereka. Bagaimana dia tidak mencari mereka padahal setiap penawar mereka ada padanya. So kalau ahli zuhud yang dah jadi ahli zuhud yang sebenar tu, katanya mana mungkin dia lari daripada manusia yang bermasalah, sedangkan ubat kepada masalah manusia tadi ada pada dia kan. Kenapa dia lari pula? Dia sepatutnya mendekati manusia-manusia yang bermasalah. So kat sini dia bayangkan sepatutnya paradigma orang yang nak zuhud tu macam mana kan. Dia bukan sepatutnya lari daripada manusia. Justru sebahagian dari mereka telah berkata, tidak ada yang ketawa di hadapan orang fasik kecuali orang yang arif lagi bijaksana. Barang siapa yang telah sempurna mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, ia menjadi penunjuk kepadanya. Maknanya orang yang betul-betul kenal Allah, dia akan menjadi penunjuk. Maksudnya orang lain akan dapat petunjuk kepada Allah daripada melaluinya. Dia menjadi jala untuk menangkap manusia dari lautan dunia. Dia menggunakan kekuatannya sehingga dapat mengalahkan iblis dan tenteranya. Dia merampas manusia dari genggaman syaitan-syaitan itu. Ni kata-kata puitis lain kan. Memberi gambaran, daripada lautan dunia ni dia jala manusia keluar daripada lautan dunia.
kan. Dan kekuatan dia mengalahkan iblis dan dia rampas manusia ini yang tengah digenggam oleh syaitan-syaitan. Wahai orang yang mengasingkan diri, kononnya kerana zuhud yang jahil, maralah dan dengarlah kataku. Wahai orang zuhud di muka bumi, majulah kamu, robohkanlah tempat pertapaan kamu, dan marilah dekatku. Sesungguhnya kamu telah duduk di tempatmu itu tanpa dalil. Kamu tidak melakukan apa-apa kebaikan. Majulah kamu. Kata-kata ini diucapkan ketika beliau sudah tua. So, ni nota daripada penulis. Maksudnya, Abdul Qadir Al-Kailani ni menyatakan benda ni setelah dia dah senior. Demikianlah apa yang difahami oleh ulama yang beramal dengan ilmunya. Kata-kata beliau ini benar-benar menyentuh hati. Amatilah kata-kata beliau. Wahai ahli zuhud di muka bumi, maralah, robohkanlah biara kamu. Robohkanlah biara kamu, wahai orang yang lari dari masyarakat dan tersungkur di bawah ikatan pemikiran keduniaan dan tauhid abad yang ke-20 ini. Ambillah tempatmu di dalam barisan da'i Islam. Okay. So, ini pengarang lah ni kan. Maksudnya, orang yang masih beruzlah dalam biara-biara masing-masing. Dan dia sebut kat sini biara-biara ni beberapa kali sebab di-refer balik tadi kepada dari mana datangnya orang yang rasa perlu beruzlah dalam Islam ni, sebab dianggap bahawa mengikuti tradisi orang-orang Nasrani yang ada amalan sebegitu kan. Bab yang seterusnya ataupun topik yang seterusnya, Ibnu Al-Jauzi menyifatkan mereka yang berani. Dalam masa yang sama, ada juga da'i lain di Baghdad yang berjiwa besar seperti Syekh Abdul Qadir menyeru penduduk Baghdad. Beliau adalah Abu Al-Farj Abdul Rahman bin Al-Jauzi, pengarang buku Zad Al-Masir fi Ilmi At-Tafsir dan Talbis Iblis, dan berpuluh-puluh kitab yang berguna bagi umat Islam. So, sebahagian dari kitab ni mungkin dikenali oleh sebahagian daripada kita. Beliau terus bertegas dan terus terang. Beliau tampil ke hadapan dan berkata, ahli zuhud adalah bagaikan kumbang-kumbang yang menanam diri mereka, mengasingkan diri dari manfaat manusia. Mengasingkan diri itu baik jika sekiranya itu tidak akan menghalangnya dari berbuat kebaikan, berjamaah, mengiringi jenazah dan menziarahi orang sakit. Walau bagaimanapun, pengasingan diri itu adalah sikap pengecut. Mereka yang berani adalah mereka yang belajar dan mengajar. Dan inilah sebenarnya kedudukan para Nabi alaihissalam. Demikianlah kata-kata mereka yang sedar pada setiap generasi. Mereka tidak benarkan walau seorang untuk mengasingkan diri dari masyarakat, berhenti berdakwah, tidak menyeru manusia kepada Islam, sekalipun mereka banyak beribadah. Jika hendak dibentangkan semua kata-kata mereka, nescaya akan terlalu panjang. Dr. Hisan Hasud dan yang mewakili ulama mujahidin itu menyampaikan ucapannya mewakili semua mereka semua dengan beberapa rangkap puisinya yang jelas. So, nak dikutkan apa yang disebut ataupun diungkapkan oleh Dr. Hisan Hasud. Mereka menyangka bahawasanya agama itu adalah pengasingan dan pertapaan, dan asyik di dalam wirid dan zikir tanpa dakwah dan jihad. Anehnya kulihat, mereka beriman dengan sebahagian, kelihatan hati mereka kufur terhadap sebahagian lagi. Padahal agama ini mempunyai fardu, sunat dan istighfar. Agama ini adalah medan jihad, senjata dan para pahlawannya yang menghancur leburkan kejahatan dan penyangak. Agama ini memerintah dengan nama Tuhanmu yang mencipta keadilan, bukan kezaliman dan bukan kewewenangan. So, ini rangkap-rangkap puisi yang disebut. Subtopik yang seterusnya, tinggalkan rumahmu di belakang. Duduk sahaja di rumah setelah beruzlah di masjid adalah lebih teruk lagi dan tidak langsung menggambarkan sifat seorang Muslim.
Sahabat-sahabat Rasulullah SAW membantah keras orang yang bersembunyi di rumah sambil bersendegurau dengan isterinya dan anak-anaknya, meninggalkan dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar. Okay. So ini harapnya bila kita baca benda macam ni kita faham konteks lah. Bukan maksudnya bersendegurau dengan anak isteri tu satu kesalahan, tetapi di compare bila dia sibuk berbuat sedemikian yang menyebabkan dia meninggalkan medan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Mereka itu mengosongkan tempat mereka di dalam barisan mujahidin yang sepatutnya dipenuhkan untuk menentang taghut. So kita kena put in perspektif. Kat mana kesalahan orang macam ni kan? Bukankah dia buat benda yang baik? So kita kena nampak kesalahan dia sebab dia meninggalkan, dia mengosongkan tempat yang sepatutnya diisi dalam barisan di medan. Sama macam kalau kita nak bayangkan, adakah seseorang tu, orang yang berharta, contoh di luar rumah dia ada orang susah, orang miskin, orang yang perlukan bantuan dan dia ada harta untuk bantu, tetapi dia duduk kat rumah saja dan dia tak keluar untuk bantu kan? Bukan kita kata, ataupun bukan dikatakan di sini kesalahan bila dia cakap apa yang salah ni buat, dia bukan buat jahat kan, dia tak mengapa-ngapakan orang, dia duduk kat rumah saja kan. Tetapi kesalahannya bukan kita kata dia merosakkan orang ke apa benda, tapi kerana dia mampu dan sepatutnya membantu orang di luar sana tu dan tidak berbuat demikian tu yang menjadi kesalahan. So itu persepsi yang perlu diubah, sebab kadang-kadang kita ni justify kan kita buat baik. Kita bukan kata, argument kat sini bukan nak kata perbuatan kita tu jahat, tetapi meninggalkan benda yang sepatutnya kita buat tu ialah satu benda yang tak sepatutnya berlaku. Okay. So kat sini nak katakan pula yang duduk di rumah saja lepas beruzlah di masjid. So tadi digambarkan macam Abidal Haramain, orang yang sentiasa beribadah di dua tanah haram. Itu pun mendapat kritikan dan teguran untuk menyedari ada fungsinya yang lain. Apatah lagi orang yang pergi masjid, lepas tu balik rumah duduk saja. Pergi masjid, balik rumah duduk saja. Itu apatah lagi lah kat sini. Langsung disebut kat sini, langsung tidak langsung menggambarkan sifat Muslim. Sedangkan kata-kata ni berat sebab kalau kita bayangkan umat Islam sekarang, ini orang baik tau. Sebab ada orang yang tak pergi masjid pun, duduk rumah saja lagu kan. Tapi ini menggambarkan orang yang pergi balik masjid ni, solat fardu sentiasa kat masjid, tapi still duduk rumah dan tak keluar ke medan. Itu pun disebut sebagai tak menggambarkan sifat Muslim. Para perawi telah meriwayatkan kepada kita dari sahabat Rasulullah SAW yang telah dijamin masuk syurga, iaitu Talhah bin Ubaidillah Al-Quraisy radhiyallahu anhu. Beliau telah berkata, cukup jadi keaiban pada seseorang bila diduduk diam di rumahnya. Itu dah cukup menjadi keaiban dah. Auzubillah. Tiada seorang pun ulama yang terkemuka yang redha dengan sikap demikian. Contohnya Imam Al-Ghazali, beliau berkata, ketahuilah, setiap orang yang hanya duduk di rumahnya, walau di mana pun dia berada, sebenarnya telah melakukan kemungkaran. Bagaimana mereka boleh duduk sahaja tanpa membimbing manusia, tidak mengajar mereka dan tidak membawa mereka kepada kebaikan? Walhal di luar sana, sebahagian besar manusia masih jahil tentang syariat, hinggakan syarat-syarat sembahyang. So Al-Ghazali kata, even itu pun ramai orang Islam tak tahu kan, apa syarat sembahyang. Apatah lagi mereka yang tinggal di kampung pedalaman. Di antara mereka ada orang Arab Badui, Kurdis, Turki dan berbagai etnik lain. So ni Al-Ghazali menyatakan realiti ketika itu. Hakikatnya ramai umat Islam yang masih tercari-cari benda, even benda yang basic sampai berkenaan dengan solat pun tak settle lagi. Apatah lagi orang yang di pedalaman yang susah nak reach macam center ilmu Islam tu kan. Maknanya kata-kata Al-Ghazali ni bersambung. Sambung kat sini. Sepatutnya ada seorang ulama atau faqih yang mengajar manusia tentang agama di setiap masjid dan kampung. Wajib ke atas setiap ahli fiqh yang telah selesai melaksanakan kewajipan fardu ain dan fardu kifayahnya keluar ke negara berdekatan, sama ada ia didiami oleh manusia, tidak kira bangsa Arab, kaum Kurdi atau kaum etnik lain, bagi mengajar mereka tentang agama dan hukum-hukum syariat mereka. So dia cakap wajib, maknanya keperluan tu
yang perlu diselesaikan, yang kita ada kemampuan untuk menyelesaikannya, maka satu kemungkaran kita tak keluar untuk membantu menyelesaikannya. Itu essentially apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali. So kita pun kena reflect kan. Kadang-kadang kita kata, itulah umat kita ni, belia kita ni, remaja kita ni. Tapi cakap macam tu tak cukup. Sebab kita ada something yang kita boleh bagi untuk membantu mereka, membaiki mereka. Duduk saja tu tak boleh diterima. Di bawah ayat ni, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah lalu beri peringatan. Surah Al-Mudaththir ayat 1 dan 2. Ibnu Taimiyah mentafsirkan ayat di atas dengan berkata, wajib ke atas umat Islam untuk menyampaikan apa yang diturunkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberi peringatan sebagaimana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan dan ancaman. So fa'anzir tu beri peringatan ya, give reminder. So wajib kepada umat Islam, ini kata-kata Ibnu Taimiyah, untuk buat kerja ini juga. Dalam timbangan Islam dan iman, ada amalan-amalan tertentu yang perlu keutamaan oleh seseorang pada satu ketika dan pada situasi tertentu, mengikut konsep fiqh keutamaan ataupun fiqh aulawiyat. Satu amalan mungkin perlu dilakukan oleh seseorang, tetapi tidak perlu bagi orang yang lain. Perlu dilakukan pada satu masa dan tidak perlu pada masa yang lain. Ada kalanya setiap individu Muslim mempunyai satu amalan khusus yang lebih utama untuk dilakukan olehnya berbanding dengan amalan-amalan yang lain yang juga mulia. So ini konsep fiqh aulawiyat, fiqh keutamaan. Maksudnya dalam banyak benda yang baik, kadang-kadang ada benda yang lebih utama untuk didahulukan. Kadang-kadang ada orang tu yang utama untuk dia benda lain berbanding orang lain. Kadang-kadang amalan tu utama pada satu ketika dan bukan pada ketika yang lain. Okey. Itu satu konsep yang perlu difahami, sebab dia menjadi salah satu landasan kenapa cerita yang panjang lebar ni tentang keutamaan ke medan dalam keadaan umat sebegini. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah telah mengatakan, bagi orang yang berani dan kuat, yang mampu menggerunkan musuh dengan serangannya, perlu berdiri di barisan depan dan berjihad menentang musuh Allah. Tindakan ini lebih utama dari mengerjakan haji, puasa, sedekah dan ibadah sunnah yang lain. Ini kata-kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Dan bagi orang yang ada kemampuan untuk berada di barisan depan di medan jihad, itu lebih utama dari kerja yang, kita bukan kata kerja-kerja ni kecil, tetapi yang itu lagi utama, lagi besar. Bagi tokoh-tokoh agama yang alim dan memahami sunnah, halal haram, kebaikan dan kejahatan, pandai bergaul dengan orang ramai. Bagi tokoh-tokoh agama yang alim dan memahami sunnah, halal haram dan kebaikan dan kejahatan, pandai bergaul dengan orang ramai, mengajar dan menasihati dalam bab agama, itu lebih baik baginya dari mengasingkan diri dari orang ramai dan menghabiskan masa untuk bersolat, baca Quran dan bertasbih semata-mata. So orang yang ada dalam diri dia benda yang diperlukan oleh masyarakat kan. Dia tahu halal haram, dia tahu sunnah, dia tahu apa beza baik dan buruk. Lebih utama untuk pandai bergaul dengan orang dan ajar dan menasihati berbanding memencingkan diri dan baca Quran dan sebagainya. So itu kefahaman fiqh aulawiyat yang perlu difahami. Dan bila kita sebut benda tu, soalan kita untuk diri kita lah kan? What is it in me that I have that I should contribute? And kadang-kadang ada kekurangan di medan dalam bab tu kan. And we do need to step forward and contribute, because that becomes aula, that becomes keutamaan kan. So among the motivation of kenapa saya sendiri buat benda-benda macam ni pun ialah part of it is that kan. Maksudnya bila ada kekurangan, bila ada orang dengar, ada orang mengeluh, oh tempat dia daurah tak jalan, tempat dia program tak jalan, so ataupun dia tak pernah dengar benda ni kat mana nak dengar, so bila kita kata aku boleh provide benda tu, dan menjadi aulawiyat untuk kita, keutamaan untuk kita, cuba provide benda tu kepada orang yang mungkin boleh benefit kan. So tidak buat benda tu lah satu kemungkaran. So dia perlu difahami begitu. Setiap kita ada something yang sebenarnya kita boleh contribute untuk orang lain benefit, untuk orang lain berkembang, untuk masalahnya diselesaikan. So tidak berbuat demikian dalam keadaan kita mampu, kita boleh provide that something, that is yang dinyatakan kat sini satu benda yang tak boleh diterima.
Janganlah ada di kalangan kita berhujah dengan hadis-hadis keutamaan ibadah-ibadah sunat, tasbih dan zikir untuk menjustifikasikan tindakan kita mengasingkan diri dari orang ramai, meninggalkan tugas untuk membimbing manusia lain serta mengajar dan menasihati mereka berdasarkan pengetahuannya. Sesungguhnya menyampaikan dakwah Islam kepada orang ramai lebih baik daripada melakukan ibadah yang sunat. Okay? So kita bukan bezakan dengan ibadah yang wajib kan. Maksudnya bila orang kata dia berzikir, baca Quran, menyanyi, itu semua sunat. Dan sunat tu harapnya kita faham dalam konteks yang betul. Kita bukan mengecikkan benda tu dan sepatutnya kita jadi orang yang amat melazimi perkara tersebut. However, dalam keadaan ada aulawiyat dalam masa ini, this portion of the time yang kita boleh spend untuk berjumpa dengan orang, tapi kita tak buat demikian, that's the wrong thing kan. Kita tengah malam waktu bukan berjumpa dengan orang, kita khusus untuk menangis beribadah, itu memang sepatutnya. Tetapi masa yang sepatutnya amat apa orang kata, amat produktif untuk kita berjumpa dengan orang, menyampaikan apa yang sepatutnya, not doing that is not acceptable. Itu dia punya essence. Da'i adalah pengembara. Okay, this is sebenarnya dah towards the end of ni subtopik ni. Da'i adalah pengembara. Da'i tidak perlu merasa gundah gulana sekiranya dia tidak mempunyai masa lebih untuk banyak berqiyamul lail setiap hari dan memperbanyakkan khatam Al-Quran kerana sibuk dengan urusan dakwah. Ini kerana kerja-kerja di dalam dakwah seperti mengajar manusia, memimpin manusia, mendidik pemuda-pemudi Islam dan membentuk mereka dengan bentuk Islam yang sejati itu lebih utama baginya dan lebih banyak pahalanya. Again, we have to understand statement ni in context. Bukan nak kata, oh, aku tak sempat qiyam tu, tak apa. Bukan macam tu. Tapi kat sini kata, bagi da'i yang terlalu sibuk mendepani manusia, membimbing orang dan sebagainya, sehingga kesibukan dakwah tu yang menyebabkan dia tak sempat nak khatam Quran macam orang lain yang tak buat apa-apa, berqiyamul lail macam orang lain tak penat di medan dan sebagainya. Jangan gundah gulana kerana apa yang dia buat itu lebih aula dan lebih besar pun pahalanya. So you don't need to orang kata apa, be sad about it, sedih disebabkan itu kan. Konteksnya begitu, bukan konteksnya oh saya dah dakwah so malam tak payah beribadah lah. Apa pula siapa kata begitu kan. Sebab itu maksudnya kita adalah masa untuk beribadah kan. Ini konteksnya bukan macam memang masa kita terlalu banyak dihabiskan sehingga memang tak sempat, memang tak ada masa untuk dialokatkan lebih untuk benda-benda yang bersifat sunat. Walaupun sunat-sunat yang besar, qiyamul lail itu sunat yang besar dan seorang da'i amat merasai benda tu kan. Sebab tu dia sedih kerana tinggal qiyamul lail. Orang biasa tak sedih tinggal qiyamul lail kan. Ni bukan cakap tinggal solat fardu ni, tu na'udzubillah. Ni tinggal qiyamul lail setiap malam So sebab itu benchmark. Kalau da'i bila baca ya ayyuhal muzammil semua, dia memang dah put benchmark, dia kena qiyamul lail setiap malam kan. Passion dia begitu. Tetapi kalau terlalu sibuk, sebab bila start mendapati manusia, mencuba menyelesaikan isu-isu manusia, kita akan perasan isunya terlalu banyak dan sehingga kadang-kadang dia ambil masa yang amat banyak dari kita kan. So tak perlu gundah gulana sekiranya terkurang qiyam dan sebagainya kalau disebabkan itu. Contoh bagi para da'i ialah tokoh-tokoh da'i dan ahli salaf yang mengembara di serata dunia untuk mengembangkan dakwah Islam dan menyampaikan risalah kepada manusia. Mereka memulakan bicara dan bergaul dengan manusia lain dengan tujuan dakwah dan tidak menunggu-nunggu orang ramai yang datang dan bertanya kepada mereka. Begitulah sikap da'i yang sentiasanya ... Ini ada sambungan ke kan? So kita kadang-kadang kita tahu sejarah ni kan. Oh, ada sahabat tu dia meninggal di negara lain kan? Apatah lagi kalau kita nak buat satu reality check kan, macam sahabat-sahabat ni kan dia duduk kat Mekah, duduk kat Madinah. Kenapa dia keluar sedangkan kita tahu solat berjamaah di Masjidil Haram tu berapa ratus kali ganda, berapa ribu kali ganda daripada solat kalau kita kat masjid kat tempat kita ni kan. Solat di Masjidil Nabawi di Madinah pun berapa banyak kali ganda kan. Setiap satu tu dah beribu-ribu kali ganda. So kalau orang yang tak faham aulawiyat, dia akan faham kenapa dia keluar Mekah tak kerugi kan kat situ di solat satu waktu tu dah berkali-kali ganda daripada
solat di tempat lain. Kalau dia pergi ke tempat lain kan, dia pergi China ke apa, kan tak dapat pahala tu. Kat situ, itu silap faham yang besar dalam konteks aulawiyat. Maksudnya, orang yang memahami aulawiyat dan tanggungjawab ini, dia tahu yang berkali-kali ganda tu pun di medan tu jauh lebih besar daripada yang beribu-ribu kali ganda tu kan. So dia memahami konteks itu. So itu juga yang perlu kita fahami. Da'i Islam pada hari ini mesti menjadi pengembara di pelosok kota, kampung, negeri untuk menyampaikan seruan Islam kepada manusia. Sebagai contoh, lihatlah bagaimana utusan-utusan Rasulullah SAW yang round ke lembah dan kampung-kampung. So round ni, wallahu alam, dalam translation dia memang dia guna word round. Tak tahu kenapa tak ada word Melayu ke yang pergi round lembah-lembah dan kampung-kampung pedalaman untuk menyampaikan Islam kepada seluruh orang Arab. Mereka tidak menunggu orang datang ke Madinah. Ni satu lagi karakter kan. Bila dia tahu ada orang perlu kat sana, dia bukan tunggu kan. Tunggulah, kalau dia nak, dia datang kan. Tak, da'i ni memang dia punya karakter, dia pergi kepada orang, bukan tunggu orang datang kepada dia. Cubalah kamu saksikan apakah jawapan baginda apabila seorang badui bertanya tentang rukun Islam. Bila Rasulullah SAW menjawab, orang badui tersebut berkata, tidak aku tambah atau aku kurangkan sesuatu pun daripadanya. Orang badui tersebut ketika memulakan soalannya berkata, Hai Muhammad, utusanmu telah datang kepada kami dan telah menyatakan kepada kami bahawa kamu mengatakan bahawa kamu adalah utusan Allah. Jelaslah bahawa utusan Rasulullah SAW telah pergi menemui mereka sebagai da'i. Manusia perlu dilawati. Barang siapa yang hanya menunggu orang ramai datang kepadanya, orang itu bukanlah da'i. Okey, kisah kat sini wallahualam ada setengah yang dia petik tu tak tahu apa konteks tak aku tambah dan kurang. Itu antara dialog berkenaan dia dengan Rasulullah SAW dalam konteks rukun Islam lah. Apa rukun Islam? Rasulullah jawab, dia kata okey, aku tak akan tambah dan kurang. Itulah dia. Tapi sebenarnya nak petik ke sini dalam konteks yang kita bincang ni sebelum tu. Sebelum ditanya tu sebenarnya bila orang badui itu datang kepada Rasulullah SAW, dia tanya. Dia sebut, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, ada utusan kamu telah datang kepada kami. Maksudnya dia dari badui ni, dari mana, kampung mana pun, rupanya dah ada orang sebelum tu yang datang, yang menyebabkan sebab tu yang dia datang kepada Nabi dan bertanya tu kan. So maksudnya point yang nak dibawa ke sini adalah ada orang yang datang kepada mereka lah, yang pergi ke curug-curug kampung tu yang menyampaikan Islam sehingga mereka pergi kepada Rasulullah SAW. So itu karakter da'i, dia mencari orang, bukan dia tunggu orang. Okay. Jika diperincikan kata-kata orang Arab tersebut, jelaslah kepada kita bahawa para sahabat yang berdakwah itu sanggup meninggalkan Madinah apabila mereka dihantar oleh Nabi SAW untuk berdakwah kepada kaum tertentu. Mereka meninggalkan keluarga, rumah dan anak-anak mereka. Mereka mengharungi padang pasir, bukit bukau dan gunung ganang. Mereka terdedah kepada bahaya, sanggup berpanas dan berhujan demi menyampaikan Islam. So, ini agak jelas. Bila baca sirah pun kita tahu, itulah gambarannya. Inilah dia bentuk dakwah yang ingin mencapai matlamatnya. Ia perlu bergerak dan bermula pagi maupun petang dengan perbualan dan perkataan yang benar. Sikap duduk dan mengharap tidak akan sampai ke mana. Oleh itu, pelajarilah sejarah ahli salaf dan turutilah mereka. Pasti kamu akan sampai ke matlamat. Jika tidak, mundar-mandirlah sahaja di tempat kamu dan kamu tidak akan sampai ke mana-mana. Okey, ini merelate balik dengan sebenarnya kalau kita dah cover bab daripada awal sampai ke bab keempat sebelum ni, gambaran dakwah tu nak sampai ke mana kan. So untuk sampai ke situ, salah satu benda yang diperlukan adalah karakter da'i yang karakternya begini kan. Selagi mana ada manusia di mana-mana tu, mereka akan mencari manusia di mana-mana tu untuk sampaikan mesej tersebut. Kalau dia duduk di rumah saja, walaupun macam disebut di awal bab ni, walaupun niat dia baik, niat dia nak beribadah, mendekatkan diri dengan Allah, tapi itu tak dapat diterima. Sebab itu bukan karakter da'i yang kita kenal daripada generasi awal Islam. Wallahu alam. Itu adalah bab 5, al-abidun al-la'ibun, ahli ibadah yang bermain-main. Okay, so telah disimpulkan dalam bab ni teguran-teguran kepada orang yang mungkin merasakan mereka tu buat benda yang terbaik bila mereka fokus untuk beribadah, tetapi mereka tak sedari
Dan teguran ni menggunakan word yang okey, kalau kita dengar mukadimah al-muntalaq ni, kita tahu kan dia cuba menggunakan word-word yang poetik. So sebab tu ada rima al-abidun al-la'ibun. So dalam bahasa Arab ni ada rima lah. Bila cakap bahasa Melayu ni jadi macam ahli ibadah yang bermain-main. Tak adalah poetik tu sangat kan. Wah, ada baru macuk. So jazakallah khairan bagi yang sertai pagi ni. Ada yang baru masuk tapi unfortunately kita baru saja hampir sampai ke penghujung bab yang kelima dan yang bab keenam yang akan disambungkan selepas ini adalah pelukan cendekia kawan. Okey, insyaallah. Wallahu alam. Okey, so itulah alhamdulillah, semua alhamdulillah untuk bab yang kelima. Semoga menjadi pengajaran untuk kita semualah dalam konteks. Sebenarnya kita semua ni wallahu alam tak kenal audio ni, tapi kita semua tend to be not even in the same status of orang-orang yang ditegur dalam ni kan. Orang yang tegur dalam ni orang yang sibuk beribadah. Itu pun ditegur kenapa tak keluar untuk bersama dengan para da'i. Kalau kita yang tak tahu sibuk apa ni, sibuk apa kita ni, nak kata sibuk ibadah pun segan nak cakap kan, sebab tak begitu. So kita sebut benda yang lara dan dunia dan apa sehingga tak berdakwah, itu apatah lagi lah kalau kita nak reflect. Itu apatah lagi kalau Abdullah bin Al-Mubarak, Abdullah bin Mas'ud, fikir-fikir kita tengok kita, mungkin teguran dia lagi dahsyat lah. Sebab dengan ahli ibadah pun dia dah tegur macam tu, dengan ahli lara apatah lagi, na'udzubillah kan, ahli yang tak buat apa, dan itu pun tak sibuk di medan dakwah, na'udzubillah apatah lagi. So harapnya kita mendapat manfaat yang tersebut. Wallahu alam. Bagi yang terlepas mana-mana bab, insya-Allah harapnya tahulah kat mana nak tengok recording tersebut. Tapi kalau nak cari pun boleh je tengok dekat YouTube channel tersebut. Dalam tu tengoklah dalam playlist yang berkenaan ada Al-Muntalaq. Wallahu alam. So tanpa memanjangkan lagi, kalau tak ada apa-apa keperluan, semoga Allah terima amalan kita, semoga Allah bantu, dan kita tangguh dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.